dalam laporan itu bila daripada? Laporan polis oleh Encik Kano pada 28 Mei 2012, oleh Muhammad SP, warga negara Perancis, pada 1 Jun 2012, dan oleh Nik Mahdi binti Muhammad pada 31 Januari 2012. Nik Mahdi binti Muhammad ni adalah bekas pengarah eksekutif Kelantan KJT. Dia bekas. Cuma di sini untuk pengesahan selain pada kenyataan akhbar apa utusan, saya tak banyak untuk nak bagi kepada rakan-rakan media. Cukup untuk saya katakan ini adalah salinan laporan polis. Dua laporan polis. Tiga lah, tiga. Ini adalah bukti laporan polis yang Usyam nafikan. Saya rasa Usyam tak bolehlah nak membodohkan rakyat dengan fakta yang saya rasa mungkin Allah tutup kita dia untuk cakap ni juga. Di semuanya di Kuala Lumpur. Di Travels Briefing ada, di IPK Kuala Lumpur ada. Sekarang ni di mana itu dia ada rencana kan? Itu saya minta Disuruh Usam dalam saya punya posting tu. Saya tak tahu, saya rasa secara peribadinya Yang Berhormat okey. kita perlu dengarkan. Saya secara ikhlas berpendapat bahawa bila Datuk Usam melontarkan cabaran seperti yang terkeluar dalam harakat daily hari ini dan juga dalam Star hari ini, bahawa minta kita menamakan siapa individu tersebut, saya rasa Datuk Usam perlu menjalani pemeriksaan kesihatan. Kemungkinan dia ada masalah kesihatan, kerana saya sudah sebut nama individu tersebut dalam blog saya pada Jun 13, 2012. Kemudian dalam kenyataan pada media semalam, Datuk Usam menyebut saya sebagai kucing kurap. Saya terima, tak apa. Tapi kucing kurap pun kadang-kadang lebih mulia daripada manusia sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila Datuk Haji Usam menyatakan bahawa laporan polis terhadap pegawai atau seorang individu yang terlibat dengan Kelantan Gold Trade adalah karut, saya rasa kita patut menghubungi saudara Sabri Yunus, pelawak dari Kelantan yang terkenal, jemput Datuk Usam ke program Karut Komedia X. Saya rasa itu forum yang lebih sesuai. Dan saya berdiri bersama rakan-rakan daripada NGO ini sebab saya mahu rakyat Kelantan dan juga Datuk Usam beritahu bahawa ini bukan masalah peribadi antara beliau dan saya. Ini adalah masalah antara beliau dengan rakyat Kelantan. Sebab tu kita bersama dan kita mengajak semua rakyat Kelantan tampil bersama kita. Tidak kira parti politik mana mereka sokong, kita juga mengajak NGO dari PAS juga bersama kita. Kerana apa yang kita akan buat, kita akan mendedahkan satu skandal mata wang syariah yang saya rasa boleh katakan terbesar. Apa yang berlaku sebenarnya adalah skandal mata wang syariah. Dan kita tidak takut kalau Datuk Usam nak saman kita, sebab kita ada segala fakta, kita ada masa, kita akan menentukan perjalanan bila kita akan dedahkan satu persatu. Sekarang ni kita minta Datuk Usam jawab 10 soalan dulu yang telah saya kemukakan dalam blog saya. Yang pertama, apakah hubungan beliau dengan Umar Ibrahim Wadili?
Yang kedua, gambar yang saya dalam blog saya itu gambar saya ambil sendiri pada tahun 2007 di PWTC antara Husam dan Umar Ibrahim Wadilu. Ada 2 keping saya letak. Jadi soalan pertama, apakah hubungan sebenar Husam dengan Umar Ibrahim Wadilu? Soalan kedua, siapakah yang membuat keputusan melantik Umar sebagai CEO kepada Kelantan Gold Trade? Soalan ketiga, mengapa selepas Umar ni dilucutkan jawatan sebagai CEO Kelantan Gold Trade, dia diangkat semula sebagai jawatan bertaraf penasihat? Soalan keempat, apakah Husam sedar 3 laporan polis? Husam tak sedar lah kot semalam. Jadi hari ini saya harap dia dah sedar lah 3 laporan polis. Soalan kelima, apakah perjanjian kewangan di antara Kelantan Gold Trade dengan Umar Ibrahim Wadilu? Kita perlu ingat, Umar Ibrahim Wadilu bukan warga negara Malaysia. Dia perlu ada pekerja, dia perlu ada segala proses cukai, percukaian semua perlu lengkap. Kita mahu Kelantan Gold Trade, Datuk Husam bersikap telus, beri kita maklumatnya. Ini adalah syarikat berkait kerajaan, kita bertanggungjawab, kita sebagai rakyat kita dapat untuk tahu. Kemudian kita nak tahu berapakah jumlah yang sudah dikeluarkan oleh Kelantan Gold Trade atas arahan dan permintaan Umar Ibrahim Wadilu. Ini penting kerana ini yang membawa pertelingkahan di antara Umar dan juga Nik Mahani, sehingga Puan Nik Mahani meninggalkan Kelantan Gold Trade. Soalan seterusnya, kita nak tahu mengapakah kebenaran cek. Pada mulanya Umar dan Nik Mahani boleh menandatangani 50,000 cek tanpa perlu keputusan buat. Kemudian diturunkan kepada 10,000 oleh buat director dengan cek. Tolong jawab Ustaz. Seterusnya kita nak tahu, adakah Umar Wadilu menerima lain-lain bentuk komisen, sama ada ke atas dia ataupun ke atas syarikat yang ditubuhkan oleh dia atau pertubuhan yang ditubuhkan oleh dia melalui aktiviti Dina Mas Kelantan. Ke-10, kita nak tanya Husam, dia sedar tak beberapa nama raja-raja Melayu telah diguna pakai oleh beberapa individu atau individu tertentu dalam Kelantan Gold Trade untuk aktiviti Dina Mas, sedangkan itu semua tak berlaku. Kita ada jawapan, kita nak dengar Husam punya jawapan. Selepas Husam bagi jawapan dia, kita akan bagi jawapan kita. Seperti juga kita punya laporan polis hari ini 1-0 kita menang. Tapi kita rasa kita kena sumbang lebih pada 1 kan. Itu selamat. Betul. Jadi saya rasa kita fokus kat situ. Jangan lari tajuk Husam, jawab soalan. Kalau Husam punya jawapan dia akan saman kita, bagi saya Husam letak jawatan hari ini juga sebagai wakil rakyat. Kalau sikit-sikit kita sebagai rakyat yang mengundi dia tidak boleh nak komen, tak boleh nak bagi fair komen pada dia, dia nak saman aja, tak payah jadi wakil rakyat. Dia adalah kerajaan. Datuk Husam Musa sejak tahun 1990 adalah kerajaan kepada negeri Kelantan. Sejak 1990 dia setiausaha politik, setiausaha akhbar Tok Guru, kemudian setiausaha politik. Cuma 4 tahun saja dia bukan kerajaan bila dia jadi ahli parlimen. 2004 dia kembali sebagai kerajaan. Tetapi dia masih menggunakan isu simpati bahawa dia ni ahli pembangkang, sok khabar semua berniat jahat atas dia, blogger semua berniat jahat atas dia. Tak betul, jangan kita terperangkap dengan rakyat ni. Dia adalah kerajaan. Dan sebagai kerajaan, dia berhak memberi jawapan kepada kita lebih baik daripada sekadar menjawab ini karut saya akan saman.